sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Fatia Binti Suhaimi, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam dari Jabatan Operasi Cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan bersama saya pada hari ini ialah rakan sekerja saya, Puan Ros Abdayanti binti Nasir dari Jabatan Operasi Cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Tuan-puan bersama kami pada hari ini dalam FB Live Sembang Santai Info Cukai berkenaan topik MyTax. Pada hari ini kami akan membincangkan mengenai MyTax 2.0, gerbang informasi percukaian anda. Untuk makluman semua, pada 19 November 2020, LHDN telah melancarkan MyTax 1.0 dan seterusnya pada 1 November 2022 LHDNM melancarkan pula MyTax 2.0. MyTax 2.0 ini telah dibangunkan dengan paparan dan fungsi yang lebih berinovatif, mesra pengguna dan bersepadu. Ianya dapat membantu memudahkan urusan percukaian tuan-tuan dan puan-puan. Sehubungan dengan itu, pada hari ini kami akan mengupas intipati MyTax 2.0 dan ciri-ciri yang disediakan. Seperti yang telah dimaklumkan, MyTax baru sahaja dilancarkan pada 1 November 2022 yang lalu. Oleh itu, mungkin Puan Ros boleh kongsikan apakah objektif pembangunan MyTax versi baharu ini. Terima kasih Nurul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman semua, objektif MyTax ini merupakan satu sistem yang dibangunkan sebagai satu platform kepada perkhidmatan dalam talian yang telah disediakan oleh hasil. So, indikator inovasi yang telah diambil kira dalam pembangunan MyTax 2.0 ini adalah ianya lebih inovatif dengan memaparkan maklumat percukaian individu pembayar cukai. Jika pembayar cukai yang dah biasa log masuk ke dalam MyTax, mereka akan nampaklah dashboard dekat MyTax tersebut, ada nampak berapa banyak kita dah bayar, berapa banyak kita dah menyumbang kepada negara kan. Nurul Fatihah pun ada akaun MyTax kan? Ada. So boleh nampak kan. So untuk MyTax ni objektif utama dia adalah untuk menjimatkan lagi lah masa pembayar cukai, di mana pembayar cukai boleh akses kepada MyTax 24 jam 7 hari seminggu. So selagi ada akses kepada internet, pembayar cukai boleh akses kepada log masuk. So berbanding dengan sebelum ni, sebelum adanya MyTax, pembayar cukai perlu ke kaunter kan, perlu kaunter ambil cuti dan perlu berjumpa dengan pegawai di cawangan kan. So untuk pembangunan MyTax ini, ia lebih kepada perkhidmatan dalam talian lah. Okey, yang seterusnya adalah untuk meningkatkan tahap penggunaan perkhidmatan elektronik. Okay, dan seterusnya kita menyahut seruan kerajaan dalam memperkasakan teknologi digital dalam perkhidmatan. Dan yang terakhir kali adalah objektif pembangunan MyTax ini adalah untuk memperluaskan kemudahan elektronik yang disediakan kepada pembayar cukai yang meliputi pelbagai peranan dan fungsi yang diperlukan oleh pembayar cukai. Okey, terima kasih Puan Ros. MyTax 2.0 ini adalah sesuatu yang baru kepada pembayar cukai. Sehubungan dengan itu, mungkin Puan Ros boleh terangkan sikit secara ringkas apakah menu yang terdapat dalam MyTax 2.0 ini. Okay, MyTax baharu ini telah ditambah baik untuk memastikan ianya lebih memudahkan urusan pembayaran cukai, dan penambahbaikan ini juga menjadikan MyTax sebagai salah satu kebanggaan hasil. MyTax boleh, apps MyTax ni boleh dimuat turun melalui App Store, Google Play Store, dan juga boleh diakses melalui web. Maksudnya kalau kita ada laptop, ada komputer, kita boleh akses melalui web. Kalau jika kita perlukan melalui aplikasi, kita boleh muat turun di handphone pintar masing-masing lah. Okay. Apabila tuan-puan ataupun pembayar cukai log masuk ke dalam MyTax, paparan utama dashboard akan menunjukkan lah, macam cakap tadi, kita ada maklumat percukaian, kita ada sumbangan kita kepada negara, kan? Kita ada kat situ juga berapa jumlah terlebih bayar ataupun bayaran balik. Kita rekod-rekod ini akan dipaparkanlah dekat dash utama. Dan yang terkini, kita ada dalam MyTax 2.0, kita ada pilihan peranan. So maksudnya kalau katakan saya masuk sebagai individu dan saya ada syarikat di bawah saya boleh ada peranan sebagai pengarah syarikat, ataupun saya mungkin mentadbir harta bagi mana-mana pembayar cukai yang simati, dan saya mendapat arahan daripada ke mahkamah untuk mentadbir harta simati.
saya juga boleh mengemukakan pelaporan bagi pembayar cukai yang telah meninggal dunia tersebut melalui MyTax. So ada peranan lah, pilihan peranan kat situ berbanding dengan MyTax 1.0. So jika kita perhatikan juga dekat dashboard utama tersebut ada paparan untuk pembayar cukai menyemak semakan sekatan perjalanan. Okay, kita tengok ada taxpayer yang ataupun pembayar cukai yang ditahan dikenakan Section 104. Pembayar boleh cukai boleh semak terlebih dahulu sebelum keluar ke mana-mana negara lah, keluar negara. Okey, daripada penerangan Puan Rosadi dah terbukti MyTax 2.0 dapat memudahkan pembayar cukai kerana campaian maklumat itu adalah di paparan utama, di Betul, dashboard. betul, Bila betul. buka je kita dah nampak. Ya. Pembayar cukai pun boleh melihat rekod jika ada potongan cukai bulanan, Betul. permohonan SPC dan juga boleh mengakses pada perkhidmatan lain seperti bayar hasil, e-daftar, e-PCB, e-filing dan juga kalkulator PCB. Betul. Betul ya, Puan Ros? Kita perasan sebelum wujudnya MyTax 1.0, 2.0, kita tak tahu. Kita nampak dekat slip gaji kita berapa dipotong untuk potongan cukai bulanan. Tapi kita tak, kadang-kadang kita tak pasti majikan membayar kepada lembaga hasil ke tidak kan. So melalui MyTax ini kita semak dekat ikon status MyTax, kita boleh tengoklah paparan PCB kita setiap bulan telah dipotong daripada gaji kita dan telah dibayar oleh majikan kepada lembaga hasil. Okey, betul. Kita telah pun mendengar ciri-ciri yang terdapat di dalam MyTax 2.0. Mesti pembayar cukai baru ataupun pembayar cukai yang sedia ada tertanya-tanya, adakah cara login ke MyTax 2.0 ini sama seperti MyTax yang lalu? Okey, untuk pengetahuan semua, bagi MyTax, perbezaan di antara MyTax 1.0 dan 2.0, untuk MyTax 1.0 kita ada pelbagai akses masuk. Maksudnya kita ada individu, kita ada syarikat, kita ada pentadbir harta pusaka. Okay, untuk menambah baik lagi perkhidmatan ini, MyTax 2.0 kita telah memperluaskan ciri-ciri tersebut di mana kita buat konsep single sign on. So pembayar cukai hanya perlu log masuk sebagai individu dan mereka akan ada peranan lah macam yang saya maklumkan tadi, akan ada peranan pengarah, akan ada peranan sebagai pentadbir harta pusaka ataupun majikan. So peranan-peranan ini perlu dimohon dan perlu disertakan dengan dokumen sokongan melalui MyTax sahaja. So tak perlu lagi hadir ke kaunter. Okey, kita sedia maklum kan dalam melalui bajet tahun 2022 telah dinyatakan mana-mana warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, mereka akan mempunyai nombor pengenalan cukai. Okey, nombor pengenalan ini diberikan secara automatik. Okey, so pegawai cukai, pembayar cukai ini hanya perlu log masuk dengan memasukkan nombor pengenalan. Okey, sama ada nombor kad pengenalan ke nombor pasport bagi pembayar cukai warga negara. Mereka sistem akan maparkanlah dekat MyTax tu mereka dah ada sijil digital untuk log masuk ke MyTax ke tak. Sekiranya belum ada, sistem akan memberikan panduan macam mana nak mendaftar sijil digital tersebut. Okey, bagi pembayar cukai baru memerlukan nombor PIN untuk log masuk. Jadi Betul. mungkin Puan Ros boleh ceritakan sedikit satu ciri-ciri baru yang ada pada MyTax 2.0 berkenaan permohonan nombor PIN. Okey, jika kita tengok sebelum ni MyTax 1.0 daripada pelancaran pada tahun 2020 MyTax 1.0 tersebut. So untuk memperolehi nombor PIN, pembayar cukai perlu hadir ke kaunter. Yang kedua, boleh memohon melalui maklumbalaskelanggan.hasil.gov.my di mana pembayar cukai ini perlu imbas dokumen sokongan dan apply melalui sistem tersebutlah. Okey, untuk MyTax 2.0 yang telah kita lancarkan pada 1 November tahun 2022, kita telah tambah baik ciri-ciri tersebut di mana pembayar cukai boleh terus memohon nombor PIN melalui sistem MyTax berkenaan. So, bila pembayar cukai memasukkan nombor pengenalan, sistem akan menyemak sama ada pembayar cukai ada sijil digital ke tak. Okey, so kat situ nanti akan dipaparkanlah borang ECP55D atau pembayar cukai juga ada pilihan untuk buat secara melalui e-Know Your Customer. Okey, ataupun e-KYC. So biasa kita nampak e-KYC kan?
yang analisa biometrik wajah pembayar cukai. Okey, so dua kaedah ini pembayar cukai boleh pilihlah. Okey, untuk eKYC, pembayar cukai perlu muat turun apps, okey, aplikasi di handphone. Dan bila muat turun aplikasi, masukkan IC number, sistem akan membantu dengan membenarkan pembayar cukai untuk memilih eKYC. So pembayar cukai kena muat naik salinan kad pengenalan, my card depan dan belakang, dan juga perlu selfie. Okay. So nanti sistem akan membaca ataupun menganalisa biometrik wajah pembayar cukai dan mereka akan diberikan kelulusan lah jika biometrik itu analisa tersebut tepat. Okay. Untuk ECP 55D pula, pembayar cukai boleh melakukan permohonan tersebut melalui web. Okay. So pembayar cukai, sistem akan menyimaklah dekat database lembaga hasil ada email ke tidak. Sekiranya tiada email ataupun pembayar cukai ingin mengemaskan email, pembayar cukai kena memuat naik salinan my card depan dan belakang ke dalam sistem tersebut ataupun salinan pasport lah. Okey, dan sistem tersebut akan menyimak dan kelulusan akan diberikan lah dalam tempoh 5 hari bekerja. Ya, dan nombor PIN akan terus dapat di email pembayar Ya, cukai ya. betul. Yang menariknya nombor PIN ini akan di-emailkan terus kepada pembayar cukai. Tidak perlu lagi walk in ke kaunter. Ya, betul. Kalau dulu terpaksa ambil cuti nak datang dapatkan Ya, nombor PIN. betul. Sekarang Betul. dah mudah ya dengan teknologi yang baru dan Cakap juga di hujung jari. Perkhidmatan di betul. hujung jari. Ya. Lebih mudah kan? Itulah pentingnya telefon Mhm. bimbit ni seperti satu keperluan pada zaman digital sekarang ini dan Betul. semua orang saya percaya mempunyai telefon pintar masing-masing. Seperti yang Puan Ros sebutkan tadi, kita boleh menggunakan eKYC di aplikasi MyTax menggunakan telefon bimbit ya. Tadi aplikasi MyTax boleh dimuat turun di Google Play Store, iOS App Store dan juga Huawei Apps Gallery. Mungkin Puan Ros ada apa-apa lagi nak tambah melalui eKYC tadi? Okey, untuk eKYC kita macam saya maklumkan tadi adalah satu sistem untuk kita analisa biometrik identiti pembayar cukai berkenaan. Okey, so bagi yang sepadan dia akan terus terus auto dapat nombor PIN yang akan di-emailkan kepada pembayar cukai. Walau bagaimanapun suka untuk saya mengingatkan pembayar cukai, sekiranya pembayar cukai mempunyai cadangan atau idea, bolehlah hantar melalui maklum balas pelanggan.hasil.gov.my. Hasil sangat mengalu-alukan idea dan cadangan daripada pembayar cukai. Ya, kami mengambil berat semua idea-idea, pandangan dari pembayar cukai supaya kita sentiasa menambah baik servis yang diberikan kepada pembayar cukai. Okey, selain daripada eKYC tadi, di aplikasi MyTax juga, pembayar cukai boleh terus hantar e-filing ya? Ya, betul. Betul. So bukan sekadar e-filing, setiap peranan di dalam MyTax tadi, contoh macam peranan individu. So pembayar cukai boleh mengemukakan borang cukai, pembayar cukai boleh menyimak bayaran balik. So yang ini lebih seronok lah kan. Kita Betul. tengok di social media kebelakangan ini banyak dikongsi paparan skrin pembayar cukai di mana mereka telah membantu hasil mempromosikan MyTax. Terima kasih kepada pembayar cukai. So kita nampak kat situ status bayaran balik dinyatakan bila kita hantar, bayaran balik sedang diproses, bayaran balik telah ditransfer ke akaun mana. So kita check akaun, oh duit dah masuk. So lebih cepat dan lebih pantas lah. Kita boleh sentiasa dapat up to date Ya, maklumat yang terkini. betul. Walau bagaimanapun ingin saya tekankan bagi proses bayaran balik kita masih tertaluk kepada piagam pelanggan di mana pengemukaan secara e-filing bayaran balik akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja. Bagi pengemukaan secara borang manual atau kertas, bayaran balik adalah dalam tempoh 90 hari bekerja. Ya, betul. Jadi selepas hantar tu kita kena tunggulah sekurang-kurangnya 30 betul. hari. Ya, Okey. betul. Dan sentiasa boleh semak di MyTax. Okey. Seperti yang Puan Ros maklumkan tadi, akses log masuk adalah menggunakan single sign on di mana hanya menggunakan nombor pengenalan individu sahaja. Pembayar cukai hanya perlu login sekali saja untuk dapat akses kepada semua aplikasi. Selain daripada permohonan nombor PIN tadi, apakah lagi ciri-ciri terbaru yang terdapat di MyTax yang berbeza dengan MyTax 1.0? Di
di antara satu penambahbaikan fungsi MyTax 2.0 pada 1 Januari 2023 kita telah kuatkuasakan pelaksanaan log masuk ke MyTax 2.0 adalah secara single sign-on menggunakan log masuk individu sahaja. Okey, so jika sebelum ini pembayar cukai ada akses masuk sebagai pengarah syarikat, iaitu tidak terpakai lagi. Mereka perlu masuk sebagai individu. Dekat dashboard tu ada pilihan peranan dan mereka perlu memilih peranan sebagai pengarah syarikat dan senarai syarikat lah. Let's say kata saya pengarah syarikat 123. Okey, 123 Sdn Bhd. So saya je pilih dekat dashboard tu pengarah syarikat dan saya klik nama syarikat berkenaan. Okey, bila saya klik dekat syarikat berkenaan, saya boleh akses borang E, saya boleh hantar borang CP204, saya boleh tengok e-billing. Okey, dan yang menariknya, sekiranya saya ingin melantik wakil untuk melaksanakan fungsi pengemukaan borang saya ataupun melakukan draft untuk mengisi e-borang, saya boleh melantik wakil. Okey, saya just pergi kepada pilih peranan, nama syarikat dan saya pilih ikon profil diri, pelantikan wakil dan saya membuat lantikan wakil yang saya ingin. So wakil yang boleh dilantik adalah tidak terhad, boleh dilantik dan LHDN berhak untuk memohon pembayar cukai yang berperanan sebagai pengarah tadi untuk mengemukakan surat lantikan wakil. Okay, so surat tersebut perlu disediakan dengan menggunakan kepala surat lah ataupun letterhead organisasi. Okay. Bagi pembayar cukai yang dah ada peranan pengarah syarikat, mereka juga akan diberikan peranan majikan secara auto. So kita tahu sekarang ni majikan nak mengemukakan borang penyata saraan borang E. Okay, yang akan due date-nya pada 31 Mac, tapi telah diberi tambahan masa. Pengemukaan secara e-filing kita tambah lagi 1 bulan. Okay, baik hasil ni kan. So kita ada sampai 30 April. So 30 April pembayar cukai yang ada peranan majikan tadi boleh hantar borang E. Yang ada peranan majikan ni juga boleh melantik wakil untuk majikan. So wakil dan majikan boleh hantar borang E, boleh hantar juga ESPC pekerja. Itu sangat memudahkan berbanding dahulu. Ya, betul. Pengarah kena ada 2 kata laluan Ya, berbeza. betul. Kadang-kadang lupa kan. Ya, Okey, betul. individu password lain, Ya, OEF password lain, pentadbir harta pusaka password lain kan. So Ya. yang ini konsep single sign on, satu log masuk saja, Fatihah. Betul. Terima kasih Puan Ros untuk penerangan itu tadi. Dan seperti yang Puan Ros terangkan tadi, untuk menambah peranan, pembayar cukai hanya perlu pergi ke profil diri di bahagian permohonan peranan. Boleh tambah Betul. peranan. Betul, tambah peranan kat situ. Kita ada peranan setakat ni, kita ada pengarah syarikat, pentadbir harta pusaka lah. So jika pengarah syarikat ingin memohon peranan, mereka perlu muat naik dokumen borang 14 bagi syarikat, iaitu senarai pengarah syarikat, pengarah-pengarah syarikat yang dikeluarkan oleh SSM ataupun senarai jawatan kuasa bagi koperasi ke, badan amanah ke, senarai pemegang amanah bagi amanah. So bila mereka mohon, mereka perlu muat naik dan juga salinan sijil pendaftaran syarikat lah. Okay, so nanti kita akan semak dan kita akan luluskan. Okey. Dan lantikan wakil oleh pengarah tadi juga dapat membantu ciri-ciri keselamatan lah. Maksudnya dulu tidak, sekarang tidak lagi perlu kongsi ID untuk Betul. nak isikan borang E dan borang Okey, C. saya ingin menekankan isu berkongsi ID. Itu adalah salah daripada segi keselamatan. Okey, kita tidak sepatutnya berkongsi ID kita dengan orang lain. ID kita is ID kita lah. Let's say saya bagi contoh akaun bank. Okey, Fatihah berkongsi dengan orang lain? Oh, tidak. Tidak kan? Okey, sesamalah juga. So kita tidak boleh berkongsi ID dengan sesiapa. Okey, itu adalah data peribadi kita. Disebabkan itu, Lembaga Hasil telah menambah baik MyTax 2.0 dengan menambahkan fungsi lantikan wakil. So, di wakil tersebut perlu mempunyai sijil digital individu dan mereka perlu akses ke dalam MyTax individu mereka dan memilih peranan sebagai wakil pengarah ataupun wakil majikan lah dekat dashboard MyTax tersebut. Okay, saya kira penerangan Puan Ros tadi dah cukup jelas dan mudah difahami. Jadi, bolehkah Puan Ros secara ringkasnya menerangkan tentang aplikasi MyTax 2.0 sebagai gateway perkhidmatan dalam talian hasil? Okey,
Anjakan Priority Demand telah mendorong kepada peningkatan penggunaan teknologi. So, MyTax yang dibangunkan ini memenuhi ciri-ciri teknologi sejajar dengan peningkatan arus digital. Kita nampak kan teknologi dari sehari ke sehari makin berubah, kan? Makin berubah, makin berkembang. So, hasil sentiasa menambah baik perkhidmatan dalam talian agar ia selari dengan perkembangan teknologi tersebut. So, MyTax ini telah dibangunkan untuk memudahkan pembayar cukai untuk mendapatkan informasi percukaian dengan hanya di ujung jari anda. So macam saya maklum tadi, tak perlu lagi hadir ke kaunter. So pembayar cukai terus boleh melaksanakan pengemukaan borang, menyimak informasi cukai melalui MyTax sahaja. So insyaAllah dalam pembentangan bajet 2023 baru-baru ini, pembayar cukai perlu membuat perhantaran elektronik. Okay? Mulai tahun taksiran 2024 nanti. So ini akan menambah cakap apa pengguna bagi e-perkhidmatan lembaga hasil. Okay? So perkhidmatan ini kita tahu lembaga hasil sentiasa berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang proaktif dan efisien dan memperluaskan landscape teknologi digital di bawah inisiatif Go Digital for Future Services dan juga menyahut seruan kerajaan. Okey, RHDN hasil sentiasa menggalakkan pembayar cukai menggunakan e-perkhidmatan yang telah kita sediakan kerana ianya mudah dan lebih pantas. Dan hasil begitu komited untuk memudahkan urusan pembayar cukai. Perkhidmatan yang disediakan sentiasa ditambah baik agar selari dengan pembangunan teknologi digital. Walau bagaimanapun hasil dari semasa ke semasa sentiasa mengkaji dan menambah baik MyTax berdasarkan dari feedback yang kita terima dari pembayar cukai dan seperti yang Puan Ros telah maklumkan, sebarang cadangan untuk penambahbaikan, sebarang komen boleh diberikan melalui borang maklum balas secara dalam talian yang disediakan di portal rasmi LHDNM. Walau bagaimanapun, idea dan cadangan tersebut masihlah tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ya, Puan Ros. Ya, betul. So, sebarang cadangan kita sangat mengalu-alukan, terutama bagi e-perkhidmatan lah yang dikendalikan oleh lembaga hasil. Okay, so info-info percukaian kita perlu info percukaian ini kita perlu menggalakkan pembayar cukai untuk akses secara dalam talian. So di kesempatan ini juga saya ingin ingatkan kepada pembayar cukai yang di luar sana yang belum menghantar e-filing bagi tahun taksiran 2022, anda masih ada masa. Tarikh tamat dia kalau untuk penggajian pada 30 April, tapi hasil memberikan tambahan masa sebanyak 15 hari sehingga 15 Mei. Untuk pembayar cukai yang mempunyai pendapatan perniagaan, mereka mempunyai masa sehingga 30 Jun dan dengan tambahan masa melalui pengemukaan e-filing sehingga 15 Julai. 30 Jun tadi tambah 15 hari, 15 Julai 2023. Baik kan lembaga hasil? Kita sentiasa memberi tambahan masa kepada pembayar cukai. So just prepare, buatkan draft, buat kiraan dan lakukan pengemukaan melalui MyTax 2.0. Kita masih ada masa lagi. Ya, Jadi betul. boleh cari semua risit-risit untuk kita claim pelepasan tu ya. Okey, selain daripada itu kami juga ingin mengingatkan pembayar cukai di luar sana untuk berhati-hati dengan scammer. Dapatkan pengesahan terus daripada hasil sebelum melakukan transaksi apabila menerima panggilan yang meminta anda untuk membuat bayaran cukai. Betul, Teha. Betul. Ya, itu yang kita kata MyTax akan membantu. Dapat panggilan scammer, jangan terus buat bayaran. Buka MyTax kita dulu dan tengok. Betul tak kita ada cukai? Betul tu, Puan Ros. Okey, mungkin sampai di sini sahaja program kita pada hari ini. Saya Nurul Fatia Binti Suhaimi bersama sahabat saya Puan Ros Abdul Inti binti Nasir berkenaan perkongsian fungsi-fungsi terbaru yang terdapat di MyTax 2.0. Oleh itu, ayo bersama-sama kami membangunkan Malaysia dengan melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai. Terima kasih di atas sumbangan anda kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nurul Fatihah.